Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya minta maaf. Tadi kita punya rakaman webinar tu ada masalah sikit. Ah, Tiba hilang pula. So kita tak dapat nak share lah webinar tu. Jadi yang ini saya buat recording lain lah. Okey, recording lain supaya semua orang dapat dengar semula apa yang saya perkatakan pada sesi webinar tadi, dan kalau ada apa-apa soalan mungkin nanti boleh hubungi pihak TIKAP lah. Okey. So hari ni macam yang diberitahu di dalam grup WhatsApp, webinar ini diadakan bukan untuk mengajar eksperimen sains. Kita tak akan buatlah eksperimen ni sama-sama semua lima-lima ni pakai kotak ni, sediakan barang semua, kita tak akan buat benda tu. Tapi hari ni tugas saya adalah untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa proses flow ataupun apa perjalanan pertandingan ni dan apa yang perlu dilakukan oleh peserta dan juga ibu bapa dan juga guru lah. Okey, so jom kita mulakan lah. Okey, so alright. So hari ni kita panggil webinar, bukan pertandingan, tak ada markah pun kalau join webinar tadi. Okay, so ini cuma kita panggil complimentary lah, ataupun sokongan untuk bagi pemahaman yang lebih lanjut tentang pertandingan sains kreatif. Sebabnya pada pengalaman kita pada pertandingan sains kreatif bulan 5, ada ramai peserta yang dia tersalah faham, dia tersalah buat. Jadi tak dapatlah apa orang kata matlamat pertandingan apa yang kita minta tu tak dapat dicapai. Jadi itulah sebabnya kenapa kita adakan webinar hari ni. Alright. So rasanya semua sedia maklum apa yang saya tunjuk dekat skrin sekarang ni adalah poster pertandingan sains, dan juga satu lampiran sokongan yang kita nak terangkan lebih lanjut lah berkenaan slime eksperimen. Jadi saya nak highlight dekat sini ya, adik-adik semua peserta pertandingan sains kreatif. Apa tema kita kali ni? Tema kita adalah slime eksperimen. Slime eksperimen. Jadi jangan tersalah pula tiba-tiba kata ni pertandingan robotik. Ini bukan pertandingan robotik ya. Ini pertandingan sains kreatif. Okey. So, rasanya semua kalau semua orang mendaftar melalui online form. Jadi semua ada nampak lah dekat sini apa poster yang warna-warni ni. Jadi kenapa kita share ini? Sebab kita nak tunjukkan semula kepentingan poster ni. Yang mana semua orang boleh refer semula dekat poster ni. Kalau ada terlepas pandang ke ataupun rasa ingat lupa ke apa yang kita nak kena buat seterusnya, boleh refer pada poster ini. So saya yakin semua orang dah lakukan nombor 1 iaitu pendaftaran, yang warna merah tu. Apa yang ditulis dekat situ, pendaftaran memang dah ditutup. Kalau ada kawan-kawan tiba-tiba tanya, nak join lah pertandingan sains kreatif, minta maaf kita tak dapat nak buka lagi dah sebab kita memang dah tutup. Bukan apa, sebab kita nak kena post kit pertandingan juga. Jadi dia akan ambil masa yang lama. Tak naklah nanti tiba-tiba dah hari pertandingan 8 Ogos, kit pertandingan tak sampai lagi. Jadi sebab tu kita tutup lah. Dan memang itulah syarat-syarat yang kita bagi tahu dekat pihak KPM pun. Memang pada 26 Julai kita tutup. So pastikan check balik semua information yang diberikan, nama penuh, alamat, nombor IC semua betul, nama sekolah. Kalau ada masalah, tersalah tulis, sila maklumkan kepada pihak TIKAP supaya kita boleh betulkan. So kemudian apabila kita dah daftar, pihak TIKAP akan beri mesej pengesahan dan berserta juga dengan butiran consignment number yang kita hantar kit pertandingan menggunakan pos laju. Pastikan anda terima mesej tersebut. Sebab takutlah kita terlepas pandang sebab ada ramai ni yang mendaftar ni, ada 170 orang yang mendaftar ni. Jadi takutlah ada yang tercicir, kita tak perasan. Tolong maklumkan kepada kita lah. So sekarang kita beralih pula kepada warna kuning. So warna kuning bila dapat kit pertandingan,
Pastikan kit pertandingan sampai dalam keadaan yang baik. Check ada yang rosak tak, kemik tak, ada yang pecah ke tidak, barang-barang ada cukup ke tidak. Yang penting kotak ni dan kotak ni buka, ada tak ni manual ni. Manual ni penting, tak ada manual ni awak tak boleh buat eksperimen tak tahu macam mana nak buat pun. Ini guide dia, sangat penting. Dan lepas dah check semua tu, tangkap gambar. Hantarlah gambar peserta. Macam ni ada contoh dekat situ. Gambar peserta pegang kit pertandingan. Kenapa? Kita nak buktikan bahawa awak dah terima kit pertandingan ni. Takut nanti tiba-tiba kita ingat dah sampai tapi rupanya tak sampai lagi. Itu yang kita nak elakkan. Jadi sila beri gambar berserta dengan ni, ada contoh dekat dalam situ berserta nama. Sebab ada ramai. So nak check berdasarkan nombor telefon tu susah. Belum tentu lagi daftar nombor lain, dia message nombor lain. Pening kepala pihak take up kan. Alright. So kemudian hantar gambar dekat mana? Hantar gambar pada nombor yang tertera 018-281-2481. Sebab kita sekali lagi nak maklum, kita nak rekod lah bukti penerimaan kit pertandingan. Okey, lepas dah bagi gambar, baru kita akan berikan template laporan. Selagi tak bagi gambar, selagi tu kita tak bagikan template laporan. Okay, so kita nak make sure semua betul-betul dah terima. Dan kalau dah terima template laporan tu, nak terus buat eksperimen tak ada masalah. Awak ada masa yang panjang dari saat awak terima kit pertandingan sehinggalah kat sini kita tulis 7 Ogos ataupun to be exact 8 Ogos 12 tengah hari. 8 Ogos 12 tengah hari pertandingan akan tutup. So make sure buat settle semua dan submit sebelum pukul 12 tengah hari. Okay. Alright. So terusnya, so sekarang ni inilah yang berlaku sesi webinar tapi duka citanya rakaman webinar tadi ada masalah sikit, hilang. Okay, ada masalah sikit. So itu yang kita buat rakaman khas lah untuk semua peserta dan siapa yang tak sempat join webinar tadi untuk tengok. Inilah kita berada di sini pada 27 Julai pada jam 8 malam. Okay. So apa itu proses pertandingan. Macam tadi kita nak highlight balik semua barang-barang, check. Dekat sini semua ada senarai barang-barang dia. Okay. Dekat situ dalam gambar tertera ni bersama dengan manual. Sebab pengalaman kita ada yang dapat kit pertandingan, rupa-rupanya buku manual tak ada. Buku ni tak ada. Jadi dia hanya cuba-cuba saja. Nasib baiklah adik tu sangat pandai so dia boleh buat. Tapi kalau ni, slime ni, kalau tak ada, awak tak boleh buat. Sebab dia ada dia punya kuantiti dia, berapa sudu nak letak, berapa banyak. Ni kena belajar ni, nak letak ikut cukup-cukup ke ataupun lebih ke, itu. So, inilah dia nama barang-barang dia. Pastikan, kenal pasti awak buat eksperimen ni bukan sahaja untuk buat eksperimen tengok hasil dia, tapi kita kena kenal pasti alatan yang kita guna ya. Mana tahu nanti kita tanya dalam pertandingan, kuis pertandingan. Okey, lepas tu ketika buat eksperimen, pastikan ibu bapa pantau adik-adik kita yang buat eksperimen supaya kita nak elakkan lah, kalau boleh kita nak utamakan keselamatan supaya ada pemantauan orang dewasa. Pastikan semua lagi sekali, Kak Syah suka sangat nak highlight, pastikan baca semua arahan yang bagi ni, sekecil-kecil arahan pun kena baca. Samalah macam dalam periksa, kalau ada ayat je soalan je kena baca, kalau salah baca terlepas pandang nanti tak menjawab soalan atau menjawab kehendak soalan kan. Alright, lepas dah baca, dah faham semua depan ni, apa yang disuruh buat dan jangan buat. Lepas tu tengok buat eksperimen yang ada, eksperimen yang ada dan juga rekod hasil di dalam manual. Dekat sini setiap eksperimen, dekat sini boleh tengok. Dia ada tunjuk, ada ruang untuk awak isi. Kenapa dekat sini kena isi? Yang ini tak ada markah ya. Tapi kenapa Kak Syah tekankan untuk isi? Sebabnya nanti dia akan bantu adik-adik untuk recall balik, untuk ingat balik apa yang kita dah buat, apa hasil yang adik-adik dapat, supaya nanti waktu adik-adik nak buat laporan nanti, adik-adik boleh rujuk semula dekat sini. So mungkin dia akan membantu ataupun bagi idea lain ke, idea tambahan. Mana tahu kadang-kadang kita ni buat banyak-banyak benda, sekejap dia dah lupa. Sebab tu pentingnya untuk kita rekod. Okay. So ini adalah 5 eksperimen yang akan dijalankan. Okay. Eksperimen slime. Okay, bola lantun, buat keju,
kekenyalan, dilatasi, neutralisasi. Okey, untuk eksperimen 1 semua barang ada kecuali air lah. Bola lantun ada pakai garam, pakai garam ibu bawa kat rumah, okey. Buat keju, ini penting, tolong ibu bapa pantau anak-anak sebab kita akan guna susu kita akan panaskan sikit So nanti susu tu kita kena campur dengan lemon dengan cuka, so tolong pantau. Tolong baca dekat sini, banyak kali dia ada highlight dekat sini. Mana bahagian dia? Ni. The slime made from this kit is not edible. So maksudnya jangan makan. Kenapa? Sebab barang-barang tu semua kita dah buat macam-macam kan, walaupun nama dia keju. Kalau boleh elakkan lah nak rasa, jangan makan lah. Okay, so last kali dah buat semua eksperimen, kita akan menulis report. Okay, ini adalah bahan tambahan yang diperlukan. Okay, kat mana? Kalau tanya Kak Syah, kat mana nak dapat? Mana nak tengok list dia? Pertama, kita dah ada share waktu dalam borang online form. Kita dah ada tunjuk. Ini adalah gambaran yang Kak Syah ambil, Kak Syah snip daripada online form tu letak dekat sini. Kalau katakan tak sempat juga nak tengok yang dekat sini, nak cari kat mana? Belakang ni pun kita ada tulis dah. Nampak tak dekat situ? Dah ada tulis apa barang-barang dia. So kalau katakan tak tahu dekat mana nak guna barang-barang tu, jangan risau, dalam manual ni setiap eksperimen dia dah ada tunjuk dah dekat mana, apa barang yang diperlukan. So tolong rujuk manual, okey. Saranan Kak Syah, tolong ikut dulu apa yang buku ni suruh buat, okey. Kalau dia suruh pakai 5 sudu kecil, pakailah 5 sudu kecil, okey. Jangan letak besar-besar dulu. Buat semua eksperimen ni bagi habis, okey. Lepas dah habis, awak nak buat eksperimen tambahan, contohnya nak tambah boraks tu banyak-banyak, apa jadi? Boleh. Itu lepas awak dah settle 5 eksperimen tu. Okey, pastikan buat dulu apa yang disuruh, lepas tu ada lagi bahan nak buat eksperimen lain tambahan, boleh, tak ada masalah. Okey. So kita dah buat warna merah, warna kuning, warna biru. Okey, so sekarang kita nak cat bahagian paling penting adalah warna hijau, iaitu persediaan untuk pertandingan sains kreatif pada 8 Ogos. Okey. Pertama Kak Syah minta tolong, okey, pastikan alamat yang email yang awak dah daftar tu adalah alamat email yang betul. Sebab macam tadi kita ada masalah, ada yang tertinggal G, ada yang tertinggal M, MOE-DL tu kan, tertinggal M, ada yang terlebih jarak. So tolong cek balik hari ni, tengok balik siapa yang tak dapat email jemputan untuk webinar hari ni, maksudnya kemungkinan email awak salah ataupun bermasalah. Jadi tolong maklumkan kepada pihak TCAP supaya kita boleh ubah information tu atau betulkan dan berikan email yang betul. Okey, letak email yang tepat lah, sebab kuis pertandingan kita akan hantar 2 hari sebelum pertandingan, iaitu pada 6 Ogos, bukan pada 8 Ogos. Jadi tolong betulkan dan beri information yang betul sebelum 6 Ogos ataupun seawal pagi 6 Ogos tu, supaya kita nak elakkanlah daripada tiba-tiba last minute nanti bertukar informasi, so nanti awak tak dapat, awak pun tak best kan nak jawab pertandingan kan, tak dapat. Okay, lepas tu kuis, walaupun awak diberi jemputan pada 6 Ogos, kuis hanya akan dibuka pada 8 Ogos bermula 9 pagi. Okay, bermula 9 pagi. Okay, so apa yang Kak Syah maksudkan ni? Okay, jom kita tengok. Ini adalah contoh email yang TCAP berikan kepada peserta. Okay, tapi yang ini kita gunakan tema pada musim yang lalu, pada bulan Mei, kereta inovasi. So kita tengok apa akan jadi kalau awak tekan pada pautan link ni, pautan link yang color biru ni, sebelum 9 pagi 8 Ogos, sebab Kak Syah akan bagi email pada 6 Ogos kan. Contoh dapat je email, awak terus tekan. Pada 6 Ogos kita tengok apa jadi. So ini bentuk email dia, tekan dekat link tu. Kalau sebelum 8 Ogos 9 pagi, awak cuma akan dapat gambar macam ni je. Awak tak boleh jawab pun soalan tu. Jangan kata awak dapat email awal, awak untung, awak boleh dapat soalan bocor. Tak ada versi soalan bocor dekat sini. So macam mana awak klik pun, dia akan keluar benda yang sama. Tak adanya informasi, tak adanya kes pilih kasih, orang ni dapat email dulu. So orang ni boleh jawab dulu, tak ada. Semua orang akan bermula pada masa yang sama, 8 Ogos 9 pagi. Kenapa Kak Syah asyik repeat?
sebab musim yang lepas ada tu esok hari keesokan harinya baru message tanya quiz. Sedangkan kita dah hantar reminder banyak kali quiz pada hari sekian-sekian tapi masih lagi terlepas pandang. So Kak Syah nak adik-adik, kawan-kawan, ibu bapa semua tolong ingat 8 Ogos 9 pagi akan bermulanya quiz pertandingan sains kreatif. Okey, so kita tengok next. Tadi kita dah tengok sebelum kita klik sebelum 8 Ogos 9 pagi. Sekarang kita tengok contoh apa yang adik-adik akan jumpa kalau tekan pada pautan pada 8 Ogos 9 pagi. Sekali lagi Kak Syah nak highlight, contoh yang Kak Syah tunjuk ni adalah bertemakan kereta inovasi pertandingan yang lalu. Pertandingan awak kali ni 8 Ogos adalah slime eksperimen. Okey. Kita tengok, klik pada pautan. Okey. So, dia akan keluar yang sama tapi kali ni awak boleh scroll sampai ke bawah dan boleh isi information. Okey, perkara pertama yang perlu isi adalah basic information lah. Email address, pastikan ingat, type dengan betul, pastikan baca semua benda ni dan ada aku janji bahawa tolong jawab soalan ni tanpa pertolongan ibu bapa. Kalau ada masalah dalam memahami bahasa Malaysia, ibu bapa nak tolong translate alih bahasa kepada bahasa Inggeris, tak ada masalah. Tapi tolong jangan bagi jawapan sebab kita buat pertandingan ni untuk menguji kefahaman apa yang anak-anak, apa yang pelajar faham. Okey. So, isi semua dengan betul. Okey, nama tolong jangan ikut contoh dekat sini ya. Tolong tulis nama penuh. Sebab Syah, ada ramai Syah, Syahida, Syarida, Syakira, Syakina, macam-macam. So kami tekak bukan kawan-kawan awak, bukan cikgu sekolah awak, so tak dapat detect pun. Even cikgu sekolah awak pun kalau ada nama sama, tak dapat juga cari siapa Syah tu. Okay, so lepas tu boleh tekan next. Okay, next baru akan pergi ke bahagian 1 yang mana ada soalan objektif sebanyak 25 soalan. Okay. So itu contoh dia. Kak Syah tunjuk ni sebab nak bagi gambaran, nak bagi awak semua faham. Okay, so kita tengok. Ini yang tadi yang Kak Syah dah terang panjang lebar. Bahagian 1 ada 25 soalan objektif. Okay, dalam kuis pertandingan. Semua soalan, semua jawapan adalah di dalam bahasa Malaysia. Okay, bahasa Melayu. Okay, dan dalam soalan tu ada juga soalan yang ada 1 jawapan dan ada juga soalan yang mempunyai 2 atau 3 jawapan. Macam soalan exam lah dekat dalam sekolah. Ada soalan yang okey, 7 tambah 3 berapa? A 10, B 11, C 12, D 13. So, pilih satu. Itu satu yang satu jawapan. Ada juga soalan antara di bawah yang manakah kenyataan yang tepat? Yang 1 dan 2, 2 dan 3. Itu ada dua jawapan kan? Macam itulah contoh dia. Okay. Sekali lagi nak highlight, mohon kerjasama ibu bapa, guru-guru agar tidak membantu peserta dalam memberikan jawapan. Okay. So kita perlukan kejujuran semua pihak lah. Kita nak tengok hasil dia, seronok kalau dapat hadiah. Tapi lagi seronok kalau kita bagi anak-anak, bagi adik-adik kita, bagi peserta kita buat sendiri. Okay. So, daripada mana datangnya 25 soalan ni? Ada yang tanya, okay, ada yang minta tips lah. So, tips dia adalah menu ni. Semua soalan, 25 soalan yang ada adalah semuanya dari manual ni. Sebab tu Kak Syah banyak kali highlight, baca semua. Baca semua. Apa yang kita cuba nak sampaikan, apa yang kita bagi tahu, semua ada dalam ni. Semua ada dalam manual ni. Rugi kalau tak baca, tak study betul-betul. Okay. So, bahagian kedua. Bahagian ni ramai sangat yang bertanya dan confused. Okay, apa yang kena buat? Bahagian kedua adalah memuat naik laporan yang disediakan. Okay, template laporan hanya akan diberikan selepas gambar peserta bersama kit diberi kepada pihak take-up. Okay, selagi awak tak beri gambar kit pertandingan dengan peserta kepada pihak take-up, kita tak akan bagi laporan tu. Dalam versi soft copy lah kita tak akan bagi. Kenapa? Kalau kita bagi awal-awal pun, kalau kit pertandingan awak tak dapat, awak tak boleh buat kan eksperimen. Jadi tak ada juga laporan. Jadi so kita nak make sure dapat dulu kit pertandingan baru kita bagi. Okay. So apa laporan yang kena buat tu? Nak kena buat 5 eksperimen ke? Jawapan dia tak. Pilih satu sahaja. Pilih satu yang awak mudah faham, paling paling senang untuk awak terangkan, huraikan dan ceritakan macam mana awak buat, apa hasil dia. Okay.
Kalau awak rasa selesa dengan eksperimen 1, buatlah tentang eksperimen 1. Kalau selesa dengan eksperimen 2, buatlah eksperimen 2. Penting. Laporan ni kita hanya terima dalam versi bertulis. Tiada laporan yang kami akan terima dalam versi video. Okey, laporan dalam versi video tidak akan diterima pihak TK. Kami nak tengok macam mana laporan itu ditulis, dihuraikan atau dilukis atau diterangkan dalam bentuk dan kreativiti peserta lah dalam bentuk penulisan. Okey. So, ini adalah template laporan yang kita akan beri. Okey, dia ada 2 page lah. Okey, kita terima untuk awak hantar laporan ni dalam bentuk gambar ataupun PDF. Okey, first page kita tengok apa yang diperlukan, nama peserta, nombor IC, nama sekolah, pastikan lagi sekali nama peserta, nama penuhnya. Okey, dan bahagian bawah senaraikan kesemua nama eksperimen yang dilakukan menggunakan kit pertanian. Bahagian ini, okey, bahagian tepi sini yang first page tu hanya tulis nama eksperimen saja mengikut urutan. Mengikut urutan yang awak buat. Urutan dia, mula buat apa, lepas tu buat apa. Kalau nak letak rumusan sikit, boleh. Tapi memang kita punya requirement kita hanya nama sahaja. Dan kita beralih ke page nombor 2. Okay. Pilih satu eksperimen yang paling anda suka dan faham. Sila ceritakan berkenaan eksperimen tersebut dengan cara yang paling kreatif. Kat sini, Kak Syan highlight lagi sekali dengan cara yang paling kreatif. Lepas tu apa yang awak kena buat? Huraikan eksperimen yang paling anda suka dan faham dan huraikan dengan cara yang paling kreatif. Okey, ada cara awak nak lukis, awak nak label, awak nak buat point form ke, nak buat karangan. Kalau karangan, tolong jangan buat karangan 150 patah perkataan, 120 patah perkataan. Kalau boleh elakkan dia sebab susah kita nak kena baca banyak kan. Tapi jadi kalau sangat macam mana sangat digalakkan, buat dalam bentuk point form lah. Kalau nak ada perenggan sikit tak ada masalah, tapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang macam karangan bahasa Melayu dekat sekolah. Okay. Alright. Lepas tu kita tengok bahagian 2. Tolong sila gunakan template laporan yang diberikan. Okay. Minta jangan ni lah. Jangan guna jangan guna template yang ada dekat sekolah ya. Sekolah punya lain, TK punya lain. Jadi pakai yang TK punya. So ada cara dia, kita akan bagi template menggunakan WhatsApp. Jadi awak boleh mencetak, print template laporan tu, menulis dan melukis menggunakan tangan. Boleh tulis sendiri, lepas dah print tulislah. Ataupun gunakan template Word sebab kita bagi template tu dalam 2 versi. Satu versi gambar, satu versi Word. So Word tu boleh type. Cuma kalau type pakai Word, minta gambar tak boleh copy paste daripada luar. Contohnya awak Google cari slime. Google, oh ni gambar slime ni cantik, ambil paste dekat situ. Yang tu kita tak terima. Kalau awak nak masukkan gambar, nak buat gambar, awak kena lukis. Okay, so tak boleh pakai gambar yang dah sedia ada lah. Okay, so ni pun dia ada bagi tahu. Kalau awak letak juga gambar yang dah ready tu, nanti akan ada penolakan markah lah. Dan last sekali, simpan dalam versi gambar ataupun PDF. Lepas tu nanti kena upload pada 8 hari bulan Ogos di bahagian 2. So, apa yang dimasukkan kena upload ataupun memuat naik laporan tu. Jom kita tengok. Ini adalah gambaran kalau awak dah selesai menjawab ke 25 soalan di bahagian 1. So, ada butang next. So, awak kena tekanlah butang next tu untuk ke bahagian 2. Okay, next. So, ini bahagian 2 dia. So, kita adalah bahagian yang kita akan suruh muat naik satu laporan. Okay. So, kat mana awak save awak punya laporan tu, awak carilah. Macam ni, save dekat desktop. Lepas tu ambil. Lepas tu open lah. Open. Tunggu kejap, dia dah masuk. Lepas tu tekan upload. Okay. So, dia tengah proses. So, dah naik. So, bila naik, bolehlah. Dah komplit lah tu. Untuk awak punya tema kali ni slime, tak ada bahagian sila huraikan fungsi tu, tak ada sebab awak dah huraikan dekat dalam laporan. Dan jangan lupa untuk check balik awak punya info, send me a copy of my response. Sangat disarankan untuk awak hantar kopi salinan kepada diri awak sendirilah. Dan peringatan, tadi Kak Syah tak sempat bagi tahu, kami akan menerima penghantaran kuis yang pertama sahaja daripada setiap peserta. Apa maksud dia? Setiap peserta cuma boleh hantar sekali sahaja kuis.
Kalau dah kali kedua tu tersalah hantar ke, terlepas ke apa ke, kita dah tak terima dah. Kalau ada dua kuis yang kita terima daripada awak, kita akan ambil yang pertama, bukan yang kedua. Tapi katakan kalau ada masalah untuk memuat naik laporan, waktu hari pertandingan, cepat-cepat hubungi person in charge TK, so kita akan bantu awak daripada situ. Okay? Alright, so ini sesi soal jawab. So memandangkan ini bukan sesi webinar yang tadi, okay, so tak nampaklah apa soalan yang dia ditanya. So antara soalan yang ditanya, adakah boleh menjawab dalam bahasa Inggeris? So jawapan dia untuk bahagian satu, okay, untuk bahagian satu semua soalan dan jawapan adalah di dalam bahasa Melayu. Cuma di bahagian dua, kita punya laporan tadi, okay, laporan tadi boleh dijawab dalam bahasa Inggeris, tiada masalah. Okay, sekali untuk laporan boleh dijawab dalam bahasa Inggeris, bergantung kepada keselesaan peserta lah. Okay, kemudian kat mana kita akan letak webinar ni, kita akan akan share dekat YouTube channel TK. Dan lagi satu, minta follow lah, minta follow semua peserta, follow kita punya FB page sebab pada selepas 8 Ogos kita akan buat announcement pemenang kan. Dah buat pertandingan mestilah nak ada pemenang. Jadi pada 9 Ogos 8 malam kita akan buat announcement secara FB live. Jadi mohon share, mohon follow lah TK punya FB page. Dan mohon juga tolong alert sebarang announcement di dalam grup WhatsApp pertandingan Sains Kreatif Sekolah Rendah. Okay. So, yang lain-lain rasanya saya dah menjawab dah soalan tu. Tapi kalau katakan ada soalan yang tak menjawab, boleh tanyalah, boleh tanya dekat person in charge TK dan kita akan cuba jawab sehabis baiklah ya. Okay. So, last kali sebelum kita berakhir, mestilah ada pertandingan, kita nak tengok juga apa hadiah dia. So, kita ada hadiah utama. Hadiah utama, pemenang utama untuk pertandingan Sains Kreatif Slime Eksperimen, kita akan berikan Artec Robo Mini. Artec Robo Mini ni, robot ni didatangkan daripada Jepun. Samalah juga. Science Kit ni pun datang daripada Jepun juga. Sebab dia daripada Artec. Okay, Artec Jepun. So, apa yang robot ni boleh buat? Dia boleh buat 4 jenis robot. Okay, 4 jenis robot. Dan selepas awak menang ni, awak juga akan akan menjalani kelas online hands-on bersama TK sebanyak 4 kali. Okay, sebanyak 4 kali kita akan belajar bina robot, program robot dan jalankan misi. Dan robot ni sangat istimewa sebab dia punya software programming dia sama macam Scratch. Dan juga dia punya brain dia, okay, komputer dia, dia compatible dengan Arduino. Okay, so itu hadiah utama. Takkanlah satu hadiah je, ramai kot yang masuk ni kan, ada 170 orang. So ada hadiah lain, jangan risau. So, ini antara hadiah yang kita ada, hadiah istimewa untuk peserta terbaik bagi setiap peringkat umur, terbaik darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Okay, selain itu kita ada juga hadiah istimewa laporan kreatif, okay, dan juga hadiah istimewa peserta kreatif. Okay, so setakat ini sahaja perkongsian daripada Kak Syah. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi sekali boleh hubungi pihak TK. Okay, kalau ada sebarang masalah ke apa. So, Kak Syah ucapkan all the best untuk semua peserta. Okay, selamat bereksperimen. Okay, hati-hati, utamakan keselamatan. Okay, alright, so semoga berjaya. Okay, so kita jumpa lagi pada 9 Ogos untuk announcement pemenang pertandingan Sains Kreatif. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye.